Perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara ini. Satu kes baru telah disahkan jangkitan COVID-19 hari ini menjadikan jumlah keseluruhan kes 138 orang. Perkara tersebut dikongsikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 petang tadi. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini Ahad 25 Syaban 1441 Hijrah bersamaan dengan 19 April 2020 Masihi, satu kes baru jangkitan COVID telah disahkan di negara ini. Ini membawa jumlah keseluruhan kes COVID di negara ini kepada 138 orang. Kes 138 berumur 50 tahun ialah kontak keluarga kepada kes 33. Beliau telah menjalani ujian makmal pada 13 Mac 2020 iaitu semasa kes 33 mula-mula dikesan di mana hasil ujian beliau ialah negatif. Beliau kemudiannya didapati positif berikutan pemeriksaan susulan bagi kes 33 pada 18 April 2020. Beliau tidak mempunyai sejarah perjalanan dan tidak mempunyai tanda-tanda jangkitan. Kes ini masih dalam penyiasatan lanjut. Sementara itu, dua kes aktif telah disahkan sembuh dari COVID-19 menjadikan jumlah keseluruhan yang telah sembuh kepada 115 orang. Ini membawa jumlah kes aktif yang masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan pada ketika ini kepada 22 kes. Daripada jumlah tersebut, di mana dua daripadanya masih dalam keadaan kritikal dan kedua-duanya masih memerlukan bantuan mesin tambahan, hadlang mesin ataupun ECMO, di samping bantuan mesin pernafasan. Selebihnya adalah dalam keadaan yang baik. Pada hari ini juga, seramai 125 orang sedang menjalani kuarantin menurut Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Manakala jumlah keseluruhan mereka yang telah menamatkan tempoh kuarantin ialah sebanyak 2,408 orang. Di dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 218 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 11,472 ujian. Mengenai dengan kes yang telah sembuh tetapi didapati positif semasa pemeriksaan susulan, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa dua lagi kes sedemikian telah dikesan manakala seorang daripada mereka sedang berada di Pusat Pengasingan Kebangsaan telah dibenarkan pulang. Jumlah keseluruhan kes yang sedemikian pada masa ini ialah sebanyak 18 orang, di mana 13 orang masih menjalani pemeriksaan dan ujian lanjut. Pada hari ini, Kementerian Kesihatan telah dimaklumkan bahawa terdapat sesetengah orang awam telah mengadakan perhimpunan beramai-ramai di tempat-tempat awam seperti di taman dan hutan rekreasi. Kementerian Kesihatan ingin sekali lagi mengingatkan orang ramai bahawa sebarang aktiviti yang melibatkan perkumpulan ramai di tempat-tempat awam, terutama sekali di taman atau hutan rekreasi, pantai-pantai dan tasik-tasik adalah tidak dibenarkan sama sekali. Orang ramai perlu melaksanakan tanggungjawab sosial masing-masing dan memudayakan langkah-langkah pencegahan kerana kes baru ini pada hari ini membuktikan negara kita ni masih lagi berada di bawah ancaman wabak COVID-19 dan kita ni perlu untuk terus berjaga-jaga dan tidak leka serta sentiasa mematuhi arahan-arahan dan nasihat yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Mereka yang diarahkan memakai gelang diingatkan untuk tidak cuba membuka alat pemantau keberadaan mereka tersebut. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan dalam sesi soal jawab berkata pihak polis akan menghubungi si pemakai gelang khusus tersebut jika cuba melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar arahan berkaitan pengasingan COVID-19. Ya, kalau ditempat atau dibuka, it will alert the police. Because ini di bawah pemantauan polis. Itu saya pun mencuba pulang. Jadi kalau itu kiranya kuarantin saya di pejabat lah, turun saja ke bawah
beritahunya you are out of Onato. Then police will detect it and will call you. Where are you? So it's quite sensitive pula. Perbuatan sebilangan masyarakat di negara ini yang masih keluar mengadakan kegiatan riadah secara berkumpulan tanpa menghiraukan langkah-langkah pencegahan COVID-19 menimbulkan rasa kurang senang dan kesal dalam kalangan pengguna media sosial khususnya WhatsApp. Hari ini telah tular mengenai segelintir anggota masyarakat yang berkunjung ke tempat riadah di daerah Temburong meskipun peringatan bagi kegiatan-kegiatan seumpamanya itu telah berkali-kali dikeluarkan oleh pihak berkenaan di negara ini. Adakah perbuatan seperti ini sengaja dilakukan dan mereka yang terlibat bersedia untuk diambil tindakan berat mengikut undang-undang yang melarang perkumpulan sedemikian? Sebahagian besar komen orang ramai menyuarakan perasaan marah seolah-olah mereka yang terbabit seperti tidak mengendahkan peringatan yang telah dikeluarkan oleh pihak berkuasa, apatah lagi pemimpin tertinggi negara Brunei Darussalam. Ada pula komen mengatakan mereka ini seolah-olah tidak menghargai jasa petugas barisan hadapan atau frontliners yang berhempas pulas menyelamatkan nyawa pesakit COVID-19 sejak wabak pembunuh itu mula dikesan pada 9 Mac lalu. Dalam hal ini, ada pihak menyarankan agar pihak penguatkuasa undang-undang untuk sentiasa membuat rondaan dan mengambil tindakan serta-merta. Kepentingan negara mesti diutamakan oleh kita selaku rakyat dan penduduk yang ingin melihat negara Brunei Darussalam bebas dari wabak COVID-19 dan kehidupan kembali seperti biasa. Kebanyakan pengidap penyakit kronik lebih berisiko mendapat lebih dari satu jangkitan kerana mereka mempunyai sistem imun atau daya tahan yang rendah. Ikuti laporan lanjut mengenainya selepas petikan titah ini. Pengidap penyakit-penyakit kronik disaran untuk mendapatkan suntikan vaksin yang tertentu secara rutin bagi mencegah jangkitan-jangkitan yang tertentu seperti suntikan vaksin bagi jangkitan flu bermusim. Dr. Haji Muhammad Nur Hasanuddin bin Kelali, pakar perubatan geriatrik dan perubatan dalaman Hospital Raja Isteri Pengeran Anak Saleha, membuat saranan tersebut semasa ditemu bual mengenai pengidap penyakit kronik semasa wabak COVID-19. Kebanyakan penghidap penyakit kronik mempunyai sistem imun atau daya tahan yang rendah sama ada disebabkan oleh penyakit atau rawatan yang diberikan. Oleh yang demikian, mereka lebih berisiko mendapat lebih dari satu jangkitan. Dr. Haji Muhammad Nur Hasanuddin juga menerangkan mengenai langkah-langkah untuk mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. Sentiasalah mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air atau hand sanitizer. Amalkan etika batuk atau bersin di mana saja habis kita berada dan cuci tangan selepas itu. Gunakan pembasmi kuman untuk membersihkan permukaan dan barangan di rumah atau tempat kerja. Hadkan perhimpunan sosial, jangan luangkan masa yang terlalu lama di tempat yang sesak. Dan amalkan penjarakan sosial dan fizikal. Elakkan mendampingi orang lain yang sakit. Jika penjaga habis kita kurang sihat, adalah digalakkan untuk menjauhkan dirinya daripada habis kita. Hubungi ahli keluarga atau rakan lain untuk mendapatkan bantuan yang berkenaan. Hadkan pelawat kepada orang yang sihat sahaja dan jika habis kita merasa kurang sihat, elakkan daripada mengunjungi orang lain atau keluar rumah. Jika simptom habis kita bertambah atau tidak berkurangan dengan pengambilan ubat biasa, sila berjumpa doktor di pusat-pusat kesihatan yang telah dikhaskan atau hubungi talian nasihat kesihatan 148 untuk mendapatkan nasihat selanjutnya. Dan akhir sekali, patuhilah nasihat doktor untuk mengawal penyakit AUDA.
10 buah keluarga yang kurang berkemampuan termasuk ibu tunggal di Kampung Ukong, daerah Tutong, petang tadi menerima sumbangan bantuan melalui projek sumbangan daripada ahli-ahli Majlis Perundingan Kampung berkenaan. Penyerahan sumbangan tersebut disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Haji Ramli bin Haji Lahid, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, kepada Awang Muhammad Hakimi bin Abdullah Gampar, Pemangku Ketua Kampung Ukong, untuk diserahkan kepada para penerima. Projek sumbangan buat julung kali diadakan ini dikendalikan oleh Majlis Perundingan Kampung Ukong dengan kerjasama ahli jawatankuasa sumbangan dan penduduk kampung tersebut. Sumbangan termasuk barangan asasi dan kawangan. Projek antara lain dihasrat dapat membantu meringankan beban keluarga yang kurang berkemampuan bagi menampung keperluan seharian mereka di samping sebagai persediaan untuk menyambut Ramadan yang bakal tiba. Kempen kebersihan premis, pasar, gerai dan tamu di seluruh negara diteruskan lagi semalam di kawasan dan persekitaran Pasar Pantai Jerudong. Kempen tersebut merupakan inisiatif Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri untuk mempertingkatkan lagi langkah-langkah membendung penularan COVID-19 di negara ini dan demi kesejahteraan dan keselamatan orang awam serta berpandukan kepada nasihat Kementerian Kesihatan. Hadir Awang Misli bin Haji Abdul Karim, Pegawai Daerah Brunei dan Muara. Kempen kebersihan tersebut dianjurkan bersama oleh Jabatan Daerah dan Jabatan Bandaran di seluruh negara dengan pelibatan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat, Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan NDMC serta sukarelawan. Bagi meningkatkan usaha rapat secara berterusan pihak kerajaan dan swasta untuk mengamalkan budaya kebersihan dan membendung jangkitan wabak COVID-19, beberapa buah syarikat swasta telah mengambil inisiatif melaksanakan kerja-kerja pembersihan di kawasan-kawasan hospital dan pusat-pusat kesihatan di seluruh negara. Usaha sama sektor swasta itu telah bermula pada hari Sabtu lalu dan akan berakhir Selasa ini. Hari ini, pihak sukarelawan dari sektor swasta telah melaksanakan kerja-kerja pembersihan di Hospital Raja Isteri Pangeran Anak Saliha. Inisiatif bagi kempen adalah terutama sekali daripada Jabatan Perdana Menteri yang mana telah mewakilkan Kementerian Pembangunan sebagai pihak penyelaras. Di antara inisiatif tersebut ialah daripada segi kebersihan alam sekitar, persekitaran, dan juga yang termasuk di dalam ini adalah seperti yang kita lihat adalah pembersihan dari segi longkang-longkang besar, longkang-longkang kecil, pembuangan sisa-sisa barangan dan ada pemotongan juga daripada pokok-pokok dan seterusnya dan juga pemotongan rumput dan juga yang lain-lain. Harapan adalah agar kegiatan-kegiatan seperti ini diteruskan, bukan saja daripada segi sukarelawan daripada pihak kontraktor. Kebersihan merupakan satu whole nation approach bagi membendung sebarang penyakit, terutama sekalinya keadaan pada masa ini iaitu penyakit pandemik corona virus. Pihak Kementerian Kesihatan ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas bantuan yang telah diberikan oleh pihak-pihak seperti Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Pembangunan, terutama sekali juga kepada sukarelawan daripada pihak-pihak kontraktor yang mana telah berkesudian untuk memberikan khidmat bukan sahaja di daerah Brunei Muara tetapi di keempat-empat daerah. Sementara itu, di daerah Blyth, kerja-kerja pembersihan diadakan di dua buah tempat. Hospital Suri Seri Begawan Kuala Blyth yang dikendalikan oleh syarikat Syahid Sendirian Berhad dan Pusat Kesihatan Seria yang dikendalikan oleh syarikat Astal Engineering. Kerja-kerja pembersihan tersebut termasuk memotong rumput dan membersihkan longkang kecil dan besar. Hanya tinggal kurang seminggu sahaja lagi umat Islam akan mula melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Bagi umat Islam di negara ini, ketibaan bulan Ramadan sudah dapat dirasai, lebih-lebih lagi dengan lagu-lagu Ramadan yang sering dikumandangkan melalui corong-corong radio, televisyen dan media sosial. Salah sebuah lagu yang begitu sinonim dengan bulan Ramadan di negara ini ialah Bulan Kerinduan.
Ikuti laporan Mojo mengenainya bersama Liana Suhaimi. Meskipun selepas lebih 20 tahun disiarkan, namun lagu Bulan Kerinduan ciptaan Haji Omar Haji Abdul Rahman tetap menjadi pilihan pendengar setiap kali bulan Ramadan. Bait-bait seni kata dalam lagu ini meninggalkan kesan yang mendalam kepada pendengar. Tidak dinafikan, beberapa generasi membesar dengan lagu ini. Syahrizan Masri, penyanyi asal lagu tersebut, mengongsikan pengalaman menyanyikan lagu Bulan Kerinduan pada versi asal sehingga kini dalam pelbagai gubahan muzik yang diperbaharui. Saya pun di awal 20-an menyanyikan lagu itu, sehinggalah 20 tahun akan datang. Lepas itu saya menyanyikan lagu ini semula untuk susunan ulang muzik rakaman yang ketiga setelah dibuat pada tahun 2000, tapi lagu ini dicipta pada 1998. Apabila masuk bulan Ramadan saja pasti ada warga emas ke apa, masa tu belum lagi ada WhatsApp tu, mengatakannya lainnya rasa rasa sebab babunya bila mendengarkan lagu aninya. Anita yang menggambarkannya membuatkan kami rasa tersentuh, rasa sedihnya apabila masuk bulan Ramadan. Walaupun negara ketika ini sedang berhadapan dengan penularan COVID-19, namun suasana Ramadan dan rahmat Ramadan itu sendiri tetap dinantikan oleh seluruh umat Islam. Harapan kita lagu ini akan dapat mencetuskan rasa cinta Ketani di bulan Ramadan, mengingatkan Ketani akan bulan kerinduan ini, dan mudah-mudahan Ketani akan sama-sama mewujudkan ketakwaan untuk diri Ketani dan untuk orang ramai. Bersihkanlah hati di Ramadan yang suci, kebesaran ilahi menginsafkan diri. Seorang lelaki tempatan ditahan kerana dipercayai terlibat dalam kes curi di kawasan Pandan 4, Kuala Belait. Tahanan dibuat oleh keanggotaan Balai Polis Kuala Belait, Pasukan Polis Diraja Brunei, PPDB. Suspek Muhammad Suhaimi bin Sufri berumur 26 tahun dan tidak memiliki sebarang pekerjaan. Penolong Penguasa Polis Percubaan Muhammad Ziad bin Abdul Rahman, Pegawai Penguasa Balai Polis Kuala Belait, menjelaskan mengenai kes tersebut. Semasa penahanan dan pemeriksaan kata suspek tersebut turut ditemukan bersama beberapa jenis barangan yang bernilai seperti telefon bimbit, mata wang asing, barangan kemas dan lain-lain lagi tanpa ada penjelasan yang nyata terhadap barang-barang ditemukan. Menerusi siasatan yang dijalankan, telah mendapati telefon bimbit dan barangan lain yang diperolehi daripada suspek adalah kepunyaan mangsa. Kesemua barangan penemuan dirampas bagi dijadikan bahan bukti untuk kertas penyiasatan. Suspek dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan bagi berdepan dengan satu pertuduhan di bawah Seksyen 380 Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22 iaitu curi dalam bangunan. Tertuduh telah tidak mengaku bersalah dan pihak mahkamah memutuskan terhadap tertuduh untuk direman di penjara Maraburong bagi sebutan kes pada 2 Mei 2020. Sementara itu, keanggotaan Balai Polis Berakas Pasukan Polis Diraja Brunei PPDB menahan dua lelaki tempatan kerana disyaki terlibat dalam kes penipuan berkaitan urusan jual beli telefon bimbit di kawasan Serusop. Suspek pertama bernama Muhammad Nur Hafiz bin Haji Muhammad Yusof berumur 25 tahun, manakala suspek kedua bernama Muhammad Amirul Zaim bin Zulkifli berumur 18 tahun. Kedua suspek tidak mempunyai pekerjaan. Menurut siasatan awal, mangsa dan suspek pertama telah membuat perundingan jual beli telefon bimbit di dalam platform media sosial Facebook. Kemudian membuat perjumpaan di kawasan Serusop. Semasa perjumpaan, suspek pertama ada membuat pemeriksaan ke atas telefon bimbit mangsa di dalam keretanya ditemani oleh suspek kedua. Mangsa kemudian merasa curiga terhadap urusan tersebut lalu membuat tindakan dengan berdiri di hadapan kereta suspek dan tanpa disedari oleh mangsa, suspek pertama segera meninggalkan tempat dan lari membawa bersama telefon bimbit mangsa.
Semasa kejadian tersebut, mangsa telah mendapat kecederaan ringan di bahagian kedua lutut akibat dilanggar oleh kereta suspek. Kedua-dua suspek dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan dan hasil dari sebutan kes, suspek pertama dijatuhkan hukuman pemenjaraan selama 9 bulan di penjara Maraburong bermula pada 18 April 2020 atas pertuduhan di bawah Seksyen 420 Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22 iaitu menipu dan mendorong secara tidak jujur supaya diserahkan harta. Manakala suspek kedua telah dilepaskan dan diberi amaran keras atas sebab tidak ada niat dan keterlibatan terhadap pelakuan tertuduh pertama.